Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Asfaifah melaporkan Buletin UMK hari ini. Kami mempunyai pelbagai informasi dan teruskan bersama kami. Terdapat 4 peranan media sosial yang patut dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Malaysia zaman sekarang. Yang pertama, mendapat maklumat dengan pantas. Yang kedua, berkongsi maklumat. Yang ketiga, berinteraksi dengan orang luar secara maya. Yang keempat, mengisi masa lapang. Topik yang akan kita kupas ialah kebebasan media sosial melunturkan nilai mulia masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang menyebar berita palsu di media sosial di sebuah jabatan kerajaan telah didenda RM2,000 oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur kerana telah membuat dan memulakan penghantaran komunikasi palsu menggunakan saluran Facebook. Komunikasi palsu itu berhubung laporan rampasan kontena berisi daging kambing yang didakwa bercampur daging. Menurut pertuduhan, individu tersebut didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi Facebook miliknya secara sedar dan memulakan penghantaran komunikasi palsu dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain pada jam 6.23 petang. Yang kedua, masyarakat yang menghina institusi diraja Malaysia. Seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan didenda RM10,000 oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini selepas mengaku bersalah membuat dan menghantar komunikasi jelik terhadap Sultan Selangor serta gagal memberikan kata laluan di laman Facebook miliknya. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Azlan didakwa membuat hantaran komunikasi jelik terhadap Sultan dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain di Facebooknya menggunakan laman profil Imam Mustaqim pada 28 Ogos lalu. Pautan itu kemudian dilihat di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman di sini pada 11.37 pagi. Seterusnya, kita berhubung bersama rakan setugas di lokasi Terima kasih rakan setugas di studio. Bersama saya, wartawan lokasi anda, Fatin Husniah. Berikutan pengabaian etika dan moral dalam media sosial mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada individu, masyarakat maupun negara. Hal ini perlu diberi perhatian yang serius dalam membentuk masyarakat yang berkualiti ke arah negara yang lebih maju. Pengabaian adab, etika dan moral dalam media sosial mendatangkan kesan negatif kepada individu itu sendiri. Individu yang dengan lancangnya menaik di media sosial mungkin akan dipandang serong oleh sesetengah pihak ataupun dijauhi oleh orang yang terdekatnya. Seterusnya, kesan kepada masyarakat. Seorang individu dengan lancang yang menaik komen di setiap postingan di media sosial seperti menyebarkan kebencian, fitnah dan sebagainya mungkin akan menarik individu lain untuk turut berbuat sedemikian juga. Akhir sekali, lebih teruk apabila kelancangan jari yang menaik ini memberi kesan yang negatif kepada negara. Setengah individu yang tidak bertanggungjawab meninggalkan komen di setiap postingan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antara negara, contohnya bakal menyumbang kepada ketidakamanan dan mencetuskan pergaduhan di antara sesebuah negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih rakan setugas. Seterusnya, cadangan penyelesaian bagi menangani isu yang dikupas. Yang pertama, mengadakan kempen untuk memupuk nilai murni dalam kehidupan masyarakat. Kempen sebegini perlu bermula dari sekolah di mana nilai-nilai murni perlu disemai dan diamalkan. Maka, usaha untuk membugar kembali nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat amat memerlukan penlibatan dan penyertaan semua pihak. Ia bukan sekadar retorik atau isu bermusim, tetapi seharusnya nilai-nilai murni menjadi satu budaya dalam masyarakat. Setiap lapisan masyarakat mesti bertanya pada diri sendiri sama ada mereka telah melakukan yang terbaik untuk menjayakan pelbagai kempen mempromosi nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana kejayaan sesuatu kempen bergantung sejauh mana penglibatan dan penyertaan khalayak sasarannya. Yang kedua, peranan ibu bapa dalam menyemai nilai murni. Penekanan perlu diberikan kepada ibu bapa agar meluangkan lebih banyak masa untuk mendisiplinkan dan membesarkan anak-anak. Mereka perlu memastikan anak-anak mereka tidak melanggar undang-undang lalu lintas atau terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan penyakit sosial lain. Mereka harus memperkenalkan nilai-nilai seperti kesopanan, kerjasama dan empati kepada anak-anak sejak usia dini. Sebagai contoh, ibu bapa boleh mengajar anak-anak untuk mengucapkan salam dan terima kasih kepada orang lain sebagai tanda penghargaan. Yang ketiga, menerapkan nilai murni dalam sistem pendidikan.
Pendidikan moral di sekolah perlu diperkukuhkan dengan penekanan terhadap kepentingan pembelajaran dan pengamalan 36 nilai-nilai murni di sekolah. Menghafal 36 nilai-nilai murni hanya untuk lulus subjek pendidikan moral tidak sepatutnya berlaku kerana ia sepatutnya menjadi amalan seharian. Usaha untuk meningkatkan imej negara bukan terletak pada bahu kerajaan tetapi menjadi kewajipan setiap warga negara yang mempunyai kesedaran sivik yang tinggi dan membudayakan nilai murni untuk menjayakannya. Sekian buletin UMK pagi ini. Terima kasih kerana menonton. Layari buletin TV umk.my untuk lebih banyak berita terkini lagi komprehensif. Selamat pagi, selamat hormat dan Assalamualaikum. Kesimpulan yang kami dapat rumuskan ialah kewujudan media sosial meruntuhkan lagi adat dan nilai murni masyarakat apabila ia menjadi tempat individu melontarkan apa jua perasaan dan pendirian mereka tanpa batas. Justru, masyarakat hari ini perlu tahu adab dan etika apabila berada di media sosial kerana sesiapa melakukan kesalahan seperti mengubu, menghina, memfitnah, menyebarkan berita palsu dan sebagainya ada hukuman menanti. Walau bagaimanapun terdapat juga kelebihan yang kita dapat pelajari daripada media sosial iaitu meningkatkan kualiti modal insan dalam diri setiap individu. Oleh hal demikian akan menjadikan seseorang itu tidak terjebak ke dalam perkara yang mendatangkan keburukan dalam kehidupan seharian.